jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh menyesatkan kebenarannya. Ini berlaku Kisi 2 bulan yang lalu. Anak saya kini masih lagi dalam bayi lah. Malam tu anak menangis. Jadi saya tak boleh bangun, terlampau penat sangat. Apa yang saya buat, saya kejutkan suami, suruh buatkan susu anak. Jadi belakang saya sakit ya, sebab oleh kerana baru saja lepas urut. Jadi saya ni tak dibenarkan untuk turun dari katil, jalan, buat kerja berat-berat sangat. Jadi bila anak menangis, saya kejutkan suami. Suami pun bangun, buat susu anak. Suami keluar ya, pergi ke dapur untuk bancuh susu. Anak menangis, saya cuba diamkan. Ya, dan bila suami kembali dengan susu anak, saya dekat atas katil ni. Sebelum suami kembali dengan susu anak, saya masih berada di atas katil, sedang baring miring ke sebelah kanan. Jadi belakang saya tu tempat kawasan suami saya tidur sebelum tu lah. Tiba-tiba saya perasan dekat belakang saya macam ada orang sedang baring, dan suaranya punyalah garau. Saya rasa tak sedap dan takut nak toleh ke belakang Gisi. Jadi apa saya buat? Saya pun panggil suami saya berkali-kali. You. Suami saya tak dengar. Semakin lama saya dapat rasakan kesejukan yang ada di belakang badan saya dekat tempat kawasan suami saya baring. Nak tak nak saya baca, mulut saya komat kamit. Anak saya menangis semakin kuat. Suami saya pun masuk. Dia kasih susu. Dia tanya kenapa. Saya kata buka lampu. Suami saya buka lampu, dia terperanjat ya, macam dalam keadaan gelap dan terang. Dalam masa 1 saat, dia macam nampak ada orang sedang baring di belakang tempat dia tidur. Bayangkan, dia sendiri terkejut. Kemudian dia kata, malam ni kita tidur bilik sebelah Suami dengan saya angkat anak, kita tidur dekat bilik sebelah. Ingatkan dah habis, ketika saya dan suami sedang tidur, saya dan suami dengar Kisi bunyi orang lari-lari dekat bilik tidur yang saya tidur awal tadi. Siapa yang tak takut? Dan barulah suami saya perasan. Pada paginya dia nak ke tempat tugas selepas solat subuh. Dia singgah tengok bilik yang tadi tu. Dia terperasan tingkap bilik kami tidur tak tutup. Grill terbuka, hanya ditutup dengan langsi. Bila angin tiup, dia dapat lihat tingkap itu terdedah. Baru dia ingat pesan ibunya, kalau baru lahir, tidur tolong tutup tingkap. Malam tu suami dan saya kembali tidur dekat bilik yang sama. Kami tutup tingkap, tarik langsi, gangguan tidak ada lagi. Itulah peristiwa kami. Terima kasih kerana... Kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Yang saya alami benar-benar. Sebenarnya dalam hidup saya, dari saya kecil sampailah saya dah berumah tangga ni, tak pernah pun saya nampak hantu. Tapi rasa takut, rasa seram, rasa meremang saya ada dan pernah alami. Pada hari yang dimaksudkan, saya pulang dari tempat tugas. Kemudian sampai rumah, saya buka pintu. Orang yang pertama saya nampak adalah isteri saya masuk ke dapur. Saya kalau pulang ni, saya terus masuk bilik, salin pakaian, terus mandi. Kemudian saya akan duduk depan kipas untuk keringkan rambut saya. Rambut saya panjang Kisi. Jadi oleh kerana bila saya balik dari tempat tugas, siang-siang saya buka pintu dan nampak isteri saya masuk dapur. Jadi saya tahulah isteri saya dalam rumah. Sedang saya keringkan rambut, isteri saya lalu lagi depan pintu bilik saya. Yang saya hairan, selalunya kalau saya pulang, isteri akan teguh, "Bang, nak air?" Jadi dia akan buatkan minuman untuk saya. Pada malam berkenaan, isteri nampak masuk dapur. Mungkin dia tak perasan. Tak apalah, saya dah mandi, saya keluar keringkan rambut. Dia jalan depan pintu bilik, tapi dia tak bertegur saya. Saya pun hairan. Kemudian saya terus tinggalkan kawasan bilik saya tu. Saya keluar dari bilik, pergi bilik sebelah. Saya nampak isteri saya masuk bilik sebelah, buka pintu tak ada orang. Buka pintu bilik satu lagi tak ada orang. Pergi ruang tamu tak ada, pergi dapur tak ada. Mana isteri aku? Kemudian saya tengok, ada benda tak kena. Saya periksa telefon bimbit saya,
ada 3 miss call. Saya tengok nombor isteri saya. Telefon. "Ma, kat mana?" "Mama kat rumah mak lah. Daripada tadi telefon abang. Nak tak bawa balik lauk?" Saya dengar isteri saya kata dekat rumah mak. Saya terperanjat. Sedangkan tadi saya nampak kisi depan mata saya ada orang ataupun benda dalam rumah saya serupa dengan isteri saya. Takkan kisi saya tak nampak? Setelah itu saya tahu yang saya nampak tu sebenarnya bukan isteri saya. Mungkin makhluk lain agaknya. Saya dengan segera pakai pakaian saya, terus saya keluar rumah, turun dekat kolong blok, isap rokok, tunggu isteri pulang. Sebab tak sedap hati kisi. Dalam seumur hidup itulah pertama kali saya berdepan nampak makhluk yang serupa dengan isteri saya. Bayangkan kisi. Benda apa yang saya nampak saya tak pasti, tapi saya tak beritahu isteri saya tentang kejadian aneh berlaku dalam rumah. Takut kisi. Takut ia akan mengapa-apakan isteri saya. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Kata Encik Hamid, beberapa kali ada seorang pakcik yang tinggal di kawasan rumahnya. Jangan sebutkan nama kawasan rumah saya, kisi. Pakcik ini beberapa kali nampak saya pulang daripada tempat tugas, dan saya suka jalan dekat satu lorong ni. Lorong tu penuh dengan pokok kekabu. Jadi pakcik tu terus satu kali ni bila nampak saya, dia menghampiri saya dan dia tanya, "Nak, anak selalu balik jalan situ ke?" Saya pun kata, Jadi dia nasihatkan saya kalau boleh, kalau pulang waktu maghrib lah, dalam lingkaran waktu maghrib tu antara pukul 7 sampailah pukul 8 malam, dinasihatkan untuk jangan menggunakan jalan tersebut. Saya pun kata, "Tak apa-apa lah cik, saya dah gunakan jalan tu banyak kali." Kisi kebetulan keesokan harinya, pak cik tu tak ada. Tapi sedang saya berjalan seorang diri dekat pokok kekabu, saya dengar ada suara orang menangis minta tolong, kisi. Saya toleh kiri kanan, tak ada pun orang. Saya dengan segera langkah kaki 1000 terus pergi ke kolong blok rumah saya. Ingatkan tak habis masalah ini. Ketika saya berada di kolong blok sedang tunggu lift nak turun, saya dengar dekat belakang saya ada perempuan menangis. Saya toleh dekat tangga, kisi. Ada seorang perempuan sedang duduk, mukanya ditutup dengan tangan sambil menangis terisak-isak tak henti. Tak apa, tak menyeramkan kan? Sebab mungkin manusia. Saya pun dengan segera masuk dalam lift yang dah sampai, kisi. Jadi kata teman kita, bila saya berada dalam lift untuk pulang ke rumah, pintu lift tutup, naik atas tingkat 2, tingkat 3, rumah saya di tingkat 9. Saya perasan setiap tingkat yang lift lalui pasti ada perempuan yang sama sedang duduk dekat tangga sambil seolah-olah dalam posisi sedang menangis. Sejak hari itulah, saya memang takut sangat nak balik malam, tapi kadang-kadang memang tak boleh dielakkan. Sila kongsi pengalaman saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Sedang memandu seorang diri. Sebenarnya apa yang berlaku, isteri saya ni berbadan 2 dan dia telah pun menyuruh saya dia nak makan sesuatu. Saya ni pula benda ni yang nak beli kena pergi seberang tambak. Yang dia nak makan sup kijang. Mana Singapura boleh dapat? Terpaksalah saya bersusah payah pandu kenderaan pukul 1 lebih pagi masuk Johor untuk cari sup kijang yang diinginkan oleh isteri saya. Jadi dalam perjalanan saya ternampak ada seorang makcik sedang mendukung seorang bayi dalam keadaan jalan yang gelap. Gelap sangat-sangat, lampu jalan pun tak hidup. Saya berhenti, saya tanya turunkan cermin, "Cik nak ke mana? Biar saya hantar." Sebab katanya saya tengok kawasan tu memanglah tak sesuai, takut nanti ada perompak dan sebagainya, kesian pula. Jadi saya buka pintu, makcik tu masuk ke dalam kenderaan, duduk di bahagian belakang lah. Sebab depan saya penuh dengan fal-fal tugasan saya, jadi tak sempat saya nak keluarkan. Saya kata makcik duduk belakang sajalah. Bila duduk belakang, saya tanya nak ke mana. Dia kata makcik nak pergi depan. Tak apa, nak pandu jalan depan ajalah. Pandu-pandu saya berbual, kenapa tunggu bas atau taksi malam-malam tempat macam tu?
Dia kata dia tak tunggu teksi. Dia kata dia tunggu saya datang. Saya dengar, saya terperanjat Casey. Apa cik? Makcik tunggu kau datang lah. Casey, hanya Tuhan yang tahu ketika itu perasaan saya macam mana. Sampai saya dekat satu kawasan ni, dia kata suruh berhenti. Dia pun turun. Dia kata, isteri kau hamil kirim salam Saya lagi terkejut. Selepas kejadian itu, terus saya berdesut balik rumah. Sup kijang ke mana, makcik ke mana, isteri saya punya mengidam pun saya lupa. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Kata Juliana, Casey, selamat tengah malam. Inilah kisah misteri saya. Tak tahulah seram atau tidak, tetapi pada saya seram. Malam yang perkara misteri ini berlaku sekitar 1 lebih pagi. Saya ni sebenarnya baru pulang dari 7-Eleven membeli snack dan minuman sebab terlampau haus dan tekak ni macam nak makan sesuatu. Jadi bila saya pergi itu tak ada apa-apa berlaku. Bila saya pulang, tempat saya jalan ni harus jalan tepi jalan. Dan dekat tepi jalan ni tiba-tiba saya ternampak seorang lelaki Cina tua sedang duduk dekat side road. Dan saya lihat lelaki Cina tua ni dalam keadaan kesedihan. Jadi saya ni entahlah secara natural memang suka sangat bantu orang. Jadi saya berhenti tanya, "Uncle, are you okay?" Dan lelaki Cina tua tu hanya berdiam diri dan tidak bergerak langsung. Jadi Casey, saya terperanjat apabila melihat di atas road di atas road ada lukisan bentuk orang macam mungkin di sana awal tadi ataupun baru-baru ini ada kemalangan jalan raya. Jadi saya tak perasan Casey, tak perasan sesuatu. Apa yang saya tak perasan, sekejap lagi saya akan beritahu Casey. Saya tegur lagi lelaki Cina tua itu, "Uncle, are you okay? You need my help?" Jadi lelaki itu hanya berdiam diri dan dalam keadaan kesedihan. Saya pun takutlah kalau dia marah saya terus angkat kaki jalan. Saya mula langkah 3 tapak, saya baru perasan Casey. Sebenarnya di depan saya ni ada signboard besar, "Looking for witness." Bila saya tengok sini ada tarikh kemalangan, ada katanya hubungi pihak polis kalau sesiapa yang ada ternampak kemalangan. Saya baru tahu mungkin ada kemalangan yang berlaku. Saya dengan segera toleh ke belakang. Lelaki Cina tua yang saya tadi nampak dekat tepi jalan dah tak ada dari pandangan. Saya tengok kiri kanan, saya tengok ke semua arah. Takkanlah kalau dia hilang, dia bangun jalan, saya pasti boleh nampak dia. Sebab jarak saya berjalan dan nampak signboard tersebut hanya lebih kurang 3-4 tapak. Kemudian baca, toleh, lelaki itu dah tak ada Casey. Adakah mungkin yang saya nampak sedang duduk di tepi jalan lelaki yang kemalangan tersebut? Saya pun tak pasti. Itulah kisah misteri saya. Terima kasih.